Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Ustaz Hamdan bin Hamid dari SMK Darul Ihsan Selayang Baru. Hari ini kita akan mempelajari unit yang kedua, pelajaran Aqikah. Dalam mata pelajaran Pendidikan Islam, tingkatan 4, bidang fiqh, pelajaran yang ke-15 dalam buku teks boleh rujuk muka surat 123 hingga 127. Objektif pembelajaran yang pertama, menyatakan maksud, hukum, dalil serta haiwan yang disyariatkan aqikah. Yang kedua, menyatakan syarat sah, perkara sunat dan tempoh pelaksanaan aqikah. Seterusnya yang ketiga, menjelaskan pembahagian daging aqikah. Seterusnya yang terakhir, merumuskan hikmah aqikah. Okey, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan aqikah ni. Okey. Aqikah maksudnya ialah binatang ternakan, iaitu al-an'am, yang disembelih sempena kelahiran bayi. Jadi binatang tu disembelih sebab apa? Sebab kelahiran bayi. Hukumnya sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut dan menjadi wajib jika bernazar. Dalil naklinya iaitu daripada Samurah bin Jundub meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi yuzbahu anhu yaumas sabi'i wa yusamma wa yuhlaku ra'su." Riwayat At-Tirmizi. Apa maksud dia? Maksudnya ialah setiap anak tergadai dengan aqikahnya. Maka pada hari ke-7 disembelih haiwan, diberi nama dan dicukur rambutnya. Binatang ternakan yang disyariatkan aqikah, serupa saja dengan binatang yang disyariatkan kurban. Apa dia? Ya, unta yang pertama, yang kedua lembu, yang ketiga kerbau, yang keempat kambing, dan yang kelima biri-biri. Jadi ada 5 binatang ternakan yang disyariatkan aqikah. Seterusnya syarat sah aqikah. Kalau tak cukup syarat ni, maka aqikah tersebut tidak sah. Apakah syarat sah tersebut? Yang pertama, berniat aqikah. Ketika bila kita nak berniat ni? Ya, berniat aqikah ni ketika binatang disembelih. Itu pertama. Yang kedua, masa pelaksanaannya. Masa pelaksanaannya itu ialah setelah bayi dilahirkan. Seterusnya syarat yang ketiga, cukup umur. Binatang al-an'am tu dia cukup umur. Misalnya unta umurnya 5 tahun dan ke atas. Lembu ataupun kerbau umurnya 2 tahun dan ke atas. Kambing pula 2 tahun dan ke atas. Manakala biri-biri 1 tahun atau sudah bersalin gigi hadapan setelah berumur 6 bulan. Manakala sifat al-an'am, binatang ternakan tersebut, sifat dia macam mana? Bebas daripada penyakit dan kecacatan. Contohnya, cacat yang teruk pada satu matanya, ataupun berpenyakit yang teruk, tempang atau kurus yang melampau. Ini kalau ada binatang-binatang tersebut cacat, maka tidak sah
akikah tersebut. Seterusnya, perkara sunat akikah. Okay, yang pertama, berdoa semasa hendak menyembelih. Kita berdoa ketika hendak menyembelih. Apakah doa dia? Doanya ialah Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadha minka wa ilaika aqiqatun. Sebut nama anak ataupun nama bayi tersebut. Maksudnya, dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, binatang ini daripadamu dan kembali kepadamu. Ini akikah, sebut nama anak tersebut ataupun bayi tersebut. Okay, ini perkara sunat yang pertama. Yang kedua, menyembelih ketika matahari sedang naik. Maksudnya waktu pagi lah kita sembelih. Bukan ketika matahari turun, sedang naik. Itu sunat juga. Okay? Yang ketiga, dilakukan pada hari ke-7 selepas kelahiran. Masuk saja hari ke-7, selepas kelahiran tu, lakukanlah akikah. Itu hukumnya sunat. Yang keempat, tidak dipatah-patahkan tulang binatang semasa memotong daging. Maksudnya kita tidak potong tengah-tengah tulang-tulang tu, potong pakai kapak, patah tulang tersebut. Kecuali mengikut sendi-sendinya. Yang kelima, mencukur rambut bayi selepas penyembelihan. Lepas sahaja akikah, sembelih, cukur rambut bayi dan memberikan nama yang baik kepada bayi. Berilah nama yang baik-baik, yang ada makna yang baik. Kadang-kadang dia beri nama, isteri namanya Mazda, isteri namanya Maznah. Ini contoh saja. Suami namanya Darus, dia pun gabungkan jadi Mazda, jadi kereta pula. Dan yang keenam, bersedekah dengan emas atau perak seberat rambut bayi yang telah dicukur. Jadi bersedekah. Okey, baik. Itulah di antara perkara sunat akikah. Okey, seterusnya tempoh pelaksanaan akikah. Sunat muakkad. Hukumnya pada hari ke-7 kelahiran bayi. Itu jadi hukumnya apa dia? Sunat muakkad. Dan yang kedua, hukum dia sunat setelah sempurna kelahiran sehingga bayi itu baligh. Jadi maksudnya, kalau kita pada hari ke-7 kita lakukan, hukumnya adalah sunat muakkad. Tapi kalau selepas daripada hari ke-7 misalnya sehinggalah bayi tersebut baligh, hukumnya sunat. Seterusnya, pembahagian daging akikah. Okey. Yang pertama, sunat dimasak dengan masakan yang manis dan disedekahkan sesudah dimasak. Biasanya masak kurma, masakan yang manis. Yang kedua, masakan itu afdal disedekahkan kepada orang miskin. Dan yang ketiga, masakan itu juga sunat dimakan oleh orang yang berakikah. Sunat. Dia nak makan makanan tersebut, hukumnya sunat bagi orang yang berakikah. Seterusnya kita tengok pula hikmah akikah. Hikmah dia, apakah hikmah akikah? Yang pertama, menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan cahaya mata. Jadi tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita lakukan akikah tersebut. Yang kedua, menghebahkan berita kelahiran, supaya tidak timbul prasangka. Tiba-tiba
ada anak ni daripada mana dapatnya kan. Jadi bila dilakukan akikah, jadi tidak timbul prasangka ataupun fitnah. Dan yang ketiga, menyuburkan sifat pemurah dan menjauhi sifat yang bakhil ataupun sifat yang tidak baik. Baik, itulah di antara hikmah akikah. Okey, jumpa lagi pada masa yang akan datang.